yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan buat kita semua untuk sama-sama berada dalam satu majlis yang mana tak lain tak bukan, bila mana ada satu majlis ilmu, maka di sanalah malaikat akan bentangkan sayap-sayapnya dan malaikat akan melindungi mereka-mereka yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab sifat para malaikat pun sama. Sifat para malaikat pun sama. Mereka pun sangat cintakan ilmu. Sebab itulah kita flashback balik, kita tengok bagaimana bila mana Allah mengangkat satu makhluk Allah yang bernama Iblis. Ketika mana Allah belum jadikan manusia lagi di bumi, ketika itu ada satu makhluk Allah yang bernama Iblis. Iblis Allah ciptakan daripada api yang berlainan sifat dengan jin. Tak kala ketika itu Iblis berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk Allah yang sangat alim, yang sangat soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan alimnya Iblis ketika itu, solehnya Iblis ketika itu, disebabkan itulah Allah mengangkat Iblis berada di langit bersama dengan para malaikat. Dan dikatakan para ulama, bila mana para malaikat tahu yang Iblis ni sangat banyak ilmu dan Allah mengangkat darjat yang sangat tinggi sehinggakan dialah ketua para malaikat, semua para malaikat pergi bertemu dengan Iblis untuk menuntut ilmu dan wahakata dan sebagainya. Alhamdulillah, kita pada hari ini dah sampai 10 Ramadan. Makna dia apa? Makna dia Islam sampai ke bumi kita pada hari ini tak lain tak bukan berkat Nabi SAW dan berkat juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana mereka berjuang bermati-matian semata-mata untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat ketika itu. Kita tengok balik ketika mana Nabi SAW Allah lantik menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Ramai di antara para sahabat pergi bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, aku hari ini bertemu dengan kamu, aku nak beriman dengan kamu ya Rasulullah. Ada di antara sahabat Nabi SAW Allah bagi hidayah dengan sangat ringkas. Bertemu dengan Nabi buat kali pertama, melihat akhlak Nabi buat kali pertama, lalu mereka cintakan kepada Nabi dan terus memeluk agama Islam. Seperti mana berlaku kepada Addas, Sayyidina Addas. Bila mana Sayyidina Addas bertemu dengan Nabi buat pertama kali, Sayyidina Addas di antara sahabat Nabi yang miskin, dia ditugaskan oleh tuan dia untuk memberi Nabi satu buah anggur, kerana melihat keadaan Nabi yang sangat penat, melihat keadaan Nabi yang sangat keletihan, baru balik daripada bumi Taif. Addas bagi kepada Nabi, dan ketika itu diceritakan oleh Nabi SAW, Addas tak tahu aku ni siapa. Addas pergi kepada Nabi, wahai pakcik, aku ditugaskan oleh tuan aku untuk memberi kamu buah anggur ini. Maka Nabi ambil, bismillah Nabi makan, bismillah Nabi makan. Apa Addas buat? Addas memerhatikan Nabi, memerhatikan akhlak Nabi, tutur kata Nabi, gerak-geri Nabi, Addas memerhatikan. Lalu ketika itulah Nabi perasan yang Addas memerhatikan baginda SAW. Nabi memanggil Addas. Addas pergi kepada Nabi. Nabi tanya kepada Addas, kamu ni siapa dan kamu ni berasal daripada mana? Maka Addas kata, aku ni seorang pemuda, nama aku Addas dan aku berasal daripada Nirwana. Lalu ketika itulah Nabi SAW kata, kamu seorang pemuda yang baik, kamu berasal dari kampung yang mana lahirnya Yunus ibn Matta, iaitu Nabi Allah Yunus ibn Matta. Addas keheranan, wahai pakcik, bagaimana kamu tahu nama Yunus ibn Matta?
Sesungguhnya Arab pada hari ini mereka tak mengenali siapakah itu Nabi Yunus. Lalu bagaimana kamu kenal Yunus ibn Matta? Maka jawab Nabi, sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Risalah aku sama juga yang dibawa oleh risalah Nabi Yunus alaihi salam. Dan ketika itulah Addas memeluk agama Islam. Ada juga di antara sahabat Nabi yang makan masa juga, seperti Umar bin Khattab. Beberapa tahun selepas kenabian baru dia masuk Islam, baru nak sampai Islam kepada Umar bin Khattab. Itu semua berkat para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Mas'ud ni antara sahabat yang rendah ya, tak tinggi. Allah uji Abdullah ibn Mas'ud satu hari ketika mana berada di bumi Mekah. Ada di antara sahabat yang bagi tahu siapakah di antara kita ni yang berani pergi kepada puak-puak Quraisy baca Al-Quran di sana. Maka ketika itulah Abdullah bin Mas'ud kata, aku berani. Padahal di antara para sahabat dialah yang paling kecil. Maka ketika itu juga dia pergi kepada Kaabah, dia membaca ayat Quran. Biasa bila mana di bumi Makkah kita tahu yang Islam sangat diseksa, Islam dihina, Islam dipulau di bumi Makkah. Ketika itulah bila mana Abdullah bin Mas'ud membaca ayat suci Al-Quran, puluhan Arab Quraisy pergi kepada Abdullah bin Mas'ud, memukul Abdullah bin Mas'ud ketika itu juga. Ada di antaranya adalah ada di antara mereka yang bernama Abu Jahal turut pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa dia buat? Memotong telinga Abdullah bin Mas'ud. Saking bencinya Abu Jahal kepada Islam. Ini panjang di antara sahabat Nabi yang memperjuangkan agama Islam. Sebab itulah ketika mana Nabi SAW dia tengah termenung dekat bumi Mekah, dalam harapan dia melihat bagaimana para sahabat diperlakukan dengan sebegitu rupa, sehingga kan ada di antara sahabat Nabi diseksa sampailah mati. Dalam hati Nabi SAW dia berdoa kepada Allah supaya Allah berikan satu tempat buat Nabi untuk dia senang untuk berdakwah, bagi satu tempat yang baru untuk dia senang berdakwah, untuk senang untuk menyebarkan agama Islam. Ketika itulah, lama masa, lebih kurang 8 ke 9 tahun, Allah ilhamkan kepada Nabi untuk ke bumi Taif. Kita tahu cerita ni, bila mana Nabi SAW sampai ke bumi Taif, Nabi bawa seorang anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah. Lalu bila mana Nabi dalam perjalanan ke bumi Taif daripada bumi Mekah semata-mata nak menyebarkan agama Islam kepada penduduk Taif yang belum lagi Islam ketika itu, berita akan kedatangan Nabi telah pun sampai ke bumi Taif sebelum Nabi sampai, yang mana berita itu memburukkan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi bila mana kali pertama sampai ke bumi Taif, sampai hari ke-10 berada di bumi Taif, tidak ada seorang pun yang menerima dakwah Nabi. Saking bencinya mereka kepada Nabi, mereka menyuruh anak-anak kecil mengambil batu-batu dan memaling ke muka Nabi SAW, sehingga kan diriwayatkan sehingga kan kepala Nabi SAW mengalirkan darah dan kasut Nabi dipenuhi darah. Disebabkan itulah datangnya Jibril, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengarahkan malaikat yang menjaga gunung untuk menghempakkan gunung ke bumi Taif supaya mereka mati kesemuanya, ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Aku tak izinkan wahai Jibril. Aku tak izinkan wahai Jibril, kerana aku berdoa kepada Allah, daripada tulang sulbi mereka nanti akan lahirnya mereka yang akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi makbul. Doa Nabi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini mukaddimah baru berapa minit? Berapa minit? 45. Okey. Baru mukaddimah, insya-Allah saya ditaklifkan untuk menyampaikan berkaitan akhir zaman. Insya-Allah. Jadi bila mana kita tengok daripada apa yang saya kongsikan tadi,
Bila mana Allah menjadikan sesuatu, maka sesuatu itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap permulaan akan ada pengakhiran. Begitu jugalah bumi yang kita hidup pada hari ini, begitu juga bumi yang kita tinggal pada hari ini. Bumi yang kita tinggal pada hari ini akan hancur. Bumi yang kita tinggal pada hari ini akan ada hari pengakhiran dia. Dan bumi yang kita tinggal pada hari ini akan ada titik hujung, last hancur bumi. Bila? Wallahu a'lam. Sebab itulah bila mana Allah menjadikan makhluk, Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah menjadikan anak cucu Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membesar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita. Allah telah pun bagi tahu kepada Nabi yang bumi ini akan berlakunya kiamat. Baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebelum datangnya kiamat, Allah datangkan dulu tanda-tanda kecil kiamat. Kalau ikutkan tak perlu pun, tapi disebabkan saking sayangnya Allah kepada hamba-Nya, Allah mendatangkan tanda-tanda kecil kiamat. Dan apabila tanda kecil kiamat telah pun berlaku kesemuanya, ketahuilah kata para ulama, seandainya hari ini telah pun berlaku tanda kecil kiamat yang paling akhir, maka hari ini juga ataupun esok kan hari akan berlaku tanda kiamat yang paling besar. Dan tanda kiamat yang besar ada 10, tanda kiamat yang kecil ada sangatlah banyak. Dan di antara tanda kecil kiamat yang nombor 1, kata para ulama, adalah di hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi itulah tanda kecil kiamat yang nombor 1. Sampailah ke hari ini macam-macam. Sebab itulah ulama-ulama mengarangkan kitab tanda kecil kiamat berjilid-jilid, sangat banyak. Molek kalau kita buat daurah, panggil ustaz-ustaz mana buat daurah, insya-Allah. Jadi bila mana Allah mendatangkan tanda-tanda kecil kiamat, maka bila kesemua tanda kecil kiamat telah pun berlaku, maka Allah akan datangkan tanda besar kiamat yang nombor 1. Tak lain tak bukan, tidak khilaf ulama. Tidak ada khilaf ulama akan kehadiran dia. Tidak ada penafian ulama pun akan kehadiran beliau, iaitu lahirnya Muhammad ibn Abdullah al-Mahdiyun. Bila mana al-Mahdi dibai'ah, hari itu jugalah diisytiharkan tanda besar kiamat yang nombor 1 telah pun berlaku. Dan ingat, daripada tanda kiamat nombor 1 ke tanda kiamat yang nombor 10 akan berlaku sangatlah cepat, daripada satu ke satu sampailah yang ke 10, iaitu keluarnya satu api, dan api itu akan merata ke seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala, dan bumi ini akan hancur. Maka di antara topik yang kita nak bincang sangat baik, iaitu Imam Mahdi, yang mana Imam Mahdi ni di antara satu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Huzaifatul Yamani. Abu Huzaifatul Yamani di antara sahabat Nabi, digelarkan pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking rapat dengan Nabi bagi tahu segala rahsia kepada Abu Huzaifah. Wahai Abu Huzaifah, hari ini aku nak bagi tahu kepada kamu, orang Islam yang berada dekat bumi Madinah pada hari ini, berapa ramai di antara mereka yang munafik. Lalu disebut dalam kitab, kata Abu Huzaifah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi bagi tahu kepada Huzaifah, wahai Huzaifah, hari ini aku akan bagi tahu kepada kamu satu rahsia yang sangat besar. Hari ini aku nak bagi tahu kepada kamu satu rahsia yang sangat besar buat umat aku yang akan datang. Yang mana nombor 1, wahai Huzaifah, kalian akan diperintah dengan satu pemerintahan kenabian, yang mana hanya Allah jua yang tahu selama mana pemerintahan itu berlaku. Nombor 1, Nabi bagi tahu kalian akan diperintah oleh satu pemerintahan kenabian, yang mana diperintah sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi masih lagi hidup. Nabi tak tahu berapa lama dia memerintah. Lalu kita tengok dalam kitab sirah, Nabi memerintah selama 10 tahun.
Maka bila mana akhir pemerintahan kenabian aku, wahai Huzaifah, maka kamu akan melihat selepas daripada pemerintahan aku akan naik satu pemerintahan yang digelar sebagai pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, yang mana zaman Khalifah Ar-Rashidin ni mereka diangkat melalui Majlis Syura. Majlis Syura yang mengangkat para khalifah ketika itu, yang kita tahu siapa: Umar, Abu Bakar, Uthman dan Ali. Dan kata Nabi, kemudian daripada itu, bila mana telah pun berakhirnya zaman Khalifah Rashidin, maka umat Islam akan dipimpin oleh sebuah kerajaan yang monarki, kata Nabi. Kerajaan Islam bila mana habisnya zaman Khalifah Rashidin, maka kata Nabi, umat aku akan dipimpin oleh kerajaan yang monarki, mulkan adhan, iaitu monarki ini adalah keturunan. Yang mana kita tengok dalam sirah Islam, selepas Khulafah Ar-Rashidin, maka naik Muawiyah ibn Abu Sufyan. Bila mana Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wafat, maka dia melantik anaknya yang bernama Zaid ibn Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah. Dan kerajaan ini selama 100 tahun. Lalu bila mana kerajaan ini telah pun jatuh, maka naik pula Daulah Abbasiyah yang bertempat di Iraq. Pun sama, Abbasiyah pun melakukan ataupun mengamalkan monarki. Bila mana ayah meninggal, maka anak akan naik. Anak meninggal, anak dia akan naik. Keluarga. Maka bila mana kerajaan Abbasiyah tumbang, maka naiklah satu kerajaan yang dikelarkan sebagai Utsmaniyah. Sama juga, mulkan adhan, kerajaan monarki, kerajaan warisan. Lalu kata Nabi SAW yang keempat, seandainya kerajaan monarki itu telah pun jatuh, maka kalian akan dapati satu kerajaan mulkan Jabariyah, iaitu satu kerajaan pemerintahan yang zalim. Daripada kerajaan Utsmaniyah yang jatuh, daripada sebelum berlaku kiamat, kata Nabi, kalian akan dapati satu kerajaan yang zalim, dipimpin oleh pimpinan yang zalim, dan dilakukan satu aturan-aturan yang zalim. Dan ketika itulah zaman umat aku akan terseksa. Lalu kata Nabi SAW yang nombor 5, selepas daripada kerajaan yang zalim itu berakhir, wahai Huzaifatul Yamani, kamu akan melihat umat aku akan dipimpin oleh satu kerajaan kenabian juga. Umat aku bila mana berakhirnya zaman kezaliman, maka umat aku akan dipimpin oleh satu kerajaan kenabian. Dan inilah berita yang sangat baik buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu orang yang zalim akan dihukum dan akan diangkat orang yang adil. Dan orang pertama sekali akan memimpin kerajaan ini adalah tak lain tak bukan adalah Muhammad ibn Abdullah al-Mahdiyun. Lalu bila mana sampai di satu masjid yang digelarkan sebagai Masjid Putih, ketika itulah kata Nabi SAW di waktu subuh, ketika itulah malaikat akan menurunkan Nabiullah Isa alaihi salam. Kata Nabi, ketika itu Nabi Isa turun dengan dua orang malaikat. Tangan kanan dan tangan kiri Nabi Isa alaihi salam memegang sayap para malaikat. Dan bila mana Nabi Isa turun, ketika itulah bertukar peralihan kepimpinan, yang mana Imam Mahdi memberikan jawatan ketua Islam ketika itu kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Itu panjang lagi, itu lambat lagi. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita tengok pada hari ini kita di zaman bila? Maksudnya zaman kezaliman lagi. Berakhirnya zaman kezaliman adalah bila mana lahirnya seorang waris Nabi SAW yang digelarkan Al-Mahdiyun. Dalam satu hadis Nabi yang lain juga, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan sanad ini sahih, kata Nabi SAW, bumi ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Bumi ini akan dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Dan ketika itulah ya ba'asa fi rajulan minni, ketika itulah kata Nabi, ketika mana bumi ini dipenuhi dengan kezaliman,
dengan penindasan, ketika itulah akan datang seorang lelaki daripada aku, daripada keturunan aku, dan dialah akan menyebarkan satu keadilan seperti mana kezaliman dipenuhi pada hari itu. Ismu ismi, namanya seperti nama aku, wasmu abi ismi abi, nama ayahnya juga seperti nama ayah aku. Hadis yang sahih. Dan kita tengok ciri-ciri Imam Mahdi yang nombor satu kita sebut adalah Imam Mahdi bila mana dia keluar, bila mana dia dibai'ah, ketika itu bumi dalam keadaan penuh kezaliman, penuh kekacauan. Dan ciri yang kedua Imam Mahdi adalah mesti dia adalah lelaki. Dan ciri nombor tiga adalah namanya seperti nama aku, kata Nabi, au kama qala Muhammad ibn Abdullah. Dan kita tengok khilaf para ulama, Imam Mahdi ni daripada jalur yang mana? Adakah daripada jalur Hasan ataupun jalur Husain? Khilaf para ulama, wallahu alam. Kita tak nak bahas isu tu. Lalu Imam Mahdi ni satu orang lelaki yang mana Allah lantik khusus untuk menjadi penyelamat buat umat Nabi SAW. Sebab itulah orang Islam dengan orang bukan Islam, dua-dua ini menunggu sang penyelamat bagi mereka. Orang bukan Islam, mereka menunggu sang penyelamat buat mereka, supaya mereka menjadi satu umat di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Itu puak-puak Israel. Puak-puak Israel pada hari ini mereka menantikan penyelamat buat mereka, tak lain tak bukan Al-Masihud Dajjal. Menunggu Dajjal datang, sebab mereka yakin Dajjal itu akan menaikkan maruah puak-puak Bani Israel. Mereka nak maruah Bani Israel ini seperti mana Nabi-Nabi yang terdahulu. Sebab Nabi-Nabi terdahulu banyak dalam kalangan Bani Israel. Dan di zaman kegemilangan Bani Israel adalah di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab itulah bila mana Imam Mahdi ni Allah lahirkan, Imam Mahdi ni dilahirkan macam biasa. Lahirnya Imam Mahdi macam kita, membesarnya Imam Mahdi ni macam kita. Dan Imam Mahdi dilahirkan di bumi Madinah dan dia dibesarkan di bumi Madinah. Dan Imam Mahdi ni bertutur dalam bahasa Arab. Dan kata Nabi, ketika mana Imam Mahdi di usia 30 tahun ke 40 tahun, ada ulama kata 32, ada ulama kata 35, pun ada ulama kata di hujung umur 40 tahun. Maka di usia, antara usia itulah Imam Mahdi bila mana dia membesar di bumi Madinah, satu hari Allah ilhamkan dalam hati Imam Mahdi untuk pergi ke bumi Mekah. Allah ilhamkan, Allah jentik hati Imam Mahdi untuk buat, ada ulama mengatakan buat umrah, dan ada juga ulama mengatakan untuk menunaikan ibadah haji. Allah jentik hati Imam Mahdi untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah di bumi Mekah. Lalu pada tahun itu Allah jentik juga para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang makruf dalam kalangan kita. Kesolehan mereka, kealiman mereka, Allah jentik juga dalam hati-hati ulama-ulama ini untuk pergi pada tahun yang sama, pergi ke bumi Mekah. Lalu Nabi bagi tahu bila mana Imam Mahdi telah pun sampai di bumi Mekah, dia melakukan ibadah macam biasa. Dan ketika itu jugalah Allah jentik para ulama pada tahun itu. Perasaan ulama nak mencari Imam Mahdi, bukan seorang tapi ramai ulama yang datang ke bumi Mekah untuk mencari Imam Mahdi. Mereka mencari, melihat seorang demi seorang, memerhati seorang demi seorang, bercakap seorang-seorang, mencari siapakah Imam Mahdi. Lalu Allah takdirkan mereka bertemu dengan Imam Mahdi. Bila mana mereka berbual dengan Imam Mahdi, mereka berbual dengan seorang pemuda Muhammad ibn Abdullah, mereka yakin itulah Imam Mahdi. Ketika itulah mereka bagi tahu, wahai pemuda, kamulah Muhammad ibn Abdullah al-Mahdiyun yang diberitahu oleh datuk kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamulah seorang pemuda yang akan menyelamatkan Islam pada hari ini. Maka pada hari ini kami akan berbaiatlah kepada kamu, wahai pemuda. Imam Mahdi dia pergi ke bumi Mekah semata-mata nak menunaikan ibadah umrah ataupun haji, itu sahaja.
Tidak terlintas dalam fikiran dia untuk menunaikan, untuk menjadi seorang pimpinan. Tidak terlintas dalam fikiran dia untuk menjadi Imam Mahdi. Dia pun tak tahu yang dia tu Imam Mahdi. Sebab itulah hairan pada hari ini ramai orang declare dia Imam Mahdi tanpa dibai'ah. Tengok dalam YouTube berapa ramai yang mengaku Imam Mahdi, kan? Akulah Imam Mahdi. Lalu bila mana Imam Mahdi terkejut dengan statement yang diberitahu oleh para ulama, dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak terima akan satu tanggungjawab yang sangat besar. Dikatakan oleh para ulama, Imam Mahdi pergi ke kampungnya balik ke rumah dia balik, itu bumi Madinah. Bahasa ulama adalah Imam Mahdi melarikan diri ke bumi Madinah kerana dia tidak boleh nak menerima satu tanggungjawab yang sangatlah besar. Dan ketika mana berada di bumi Madinah, Allah takdirkan pada ketika itu bumi Madinah berlaku kekacauan. Kacau bilau bumi Madinah. Kacau bilau bumi Madinah. Maka Imam Mahdi tak mampu, tak boleh nak tinggal di bumi Madinah, maka dia kembali ke bumi Makkah. Dan ketika itulah Imam Mahdi setuju untuk dibai'ahkan. Sebab itulah Imam Mahdi dibai'ah di antara Hijir Ismail dengan Hajarul Aswad. Antara riwayat mengatakan begitu. Maka bila mana kali pertama Imam Mahdi dibai'ah, kita tahu media sosial pada hari ini, apa jua yang berlaku pasti akan viral. Begitu jugalah berlaku kepada Imam Mahdi. Bila mana sekumpulan ulama-ulama yang besar berbai'ah kepada Imam Mahdi, viral satu dunia yang mengatakan Imam Mahdi telah pun dibai'ah, Imam Mahdi telah pun muncul. Ramai dalam kalangan umat-umat manusia Islam berebut untuk pergi ke bumi berebut untuk pergi ke bumi Makkah semata-mata nak berbai'ah kepada Imam Mahdi. Sebab kita pegang kepada satu hadis Nabi SAW, atau kama qala, seandainya kamu dapati yang Imam Mahdi telah pun dibai'ah, maka segeralah kalian pergi kepadanya. Hadis Nabi, seandainya kalian dapati Imam Mahdi telah pun dibai'ah, dan mereka yang berbai'ah kepada Imam Mahdi adalah mereka yang siqah, mereka yang jujur, mereka yang soleh dan alim, maka bersegeralah kalian pergi kepada Imam Mahdi dan berbai'ahlah kalian kepadanya. Meskipun, kata Nabi, meskipun kalian terpaksa merangkak dalam salji. Itu kepentingan dia. Sebab apa? Nanti kita akan bagi tahu. Berapa minit ni? 10 minit lagi, insya-Allah. Maka bila mana ramai yang pergi ke bumi Makkah ni dah sesak dengan ramai yang berbai'ah kepada Imam Mahdi, ramai nak pergi bertemu dengan Imam Mahdi. Sebab kata para ulama, bila mana Imam Mahdi dibai'ah, maka dialah manusia yang paling soleh, dialah manusia yang paling alim ketika itu di bumi. Ramai pergi bertemu dengan Imam Mahdi. Dan ketika itu jugalah bila mana kita tengok di antara tanda betul tak dia tu Imam Mahdi, Nabi bagi tahu seandainya Imam Mahdi telah pun dibai'ah di bumi Makkah, kalian akan dapati satu siren, satu berita daripada bumi satu berita daripada bumi Syria, yang mana satu tentera yang digelarkan sebagai Jaish As-Sufyani, tentera yang dikenali sebagai tentera As-Sufyani, mereka mengumpulkan bala tentera yang ramai semata-mata untuk menentang Imam Mahdi. Mereka bergerak daripada bumi Syria nak ke bumi Makkah untuk menentang Imam Mahdi. Dan ketahuilah itulah kebenaran yang mana yang kalian bai'ah itu adalah Imam Mahdi yang original. Dan Nabi sambung, bila mana pasukan Jaish As-Sufyani, bila mana pasukan tentera As-Sufyani itu bergerak daripada bumi Syria sampai di satu tempat yang bernama Al-Bayda, bumi ketika itu terbelah kepada dua, kata Nabi. Bila mana pasukan tentera As-Sufyani ini sampai ke satu tempat, satu bumi yang bernama Al-Bayda,
Bumi ketika itu terbelah kepada dua dan menelan keseluruhan mereka yang berada di sana. Lalu ketika itulah Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana mereka-mereka yang tidak bersalah? Lalu bagaimana mereka-mereka yang membuka gerai-gerai di tepi jalan di tempat itu? Lalu bagaimana buat mereka yang pergi nak melihat sahaja tentera-tentera As-Sufyani? Lalu bagaimana pula wartawan-wartawan yang akan buat liputan? Pasti akan ada. Pasti akan ada, sebab kita berada satu era yang penuh dengan internet. Pasti akan ada orang buat liputan Imam Mahdi. Pasti akan ada orang datang kepada Imam Mahdi semata-mata nak kumpulkan view sahaja, nak kumpulkan berapa ramai orang tengok dekat YouTube, nak kumpulkan berapa ramai orang tengok dekat TikTok dan wahakadha. Bukan semata-mata nak berbai'ah kepada Imam Mahdi. Sebab apa nanti saya akan bagi tahu. Lalu Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka yang berada berdekatan dengan bumi Baydha? Adakah mereka turut akan mati?" Lalu kata Nabi, mereka akan mati, mereka pun akan ditelan oleh bumi, dan nanti mereka akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Seandainya mereka pergi ke bumi Baydha semata-mata nak mencari rezeki, nak membuka gerai sahaja, maka itulah niat yang mereka akan dibangkitkan. Tapi seandainya mereka pergi ke bumi Baydha semata-mata untuk menyokong pasukan tentera As-Sufyani, maka begitulah niat mereka akan dibangkitkan. Lalu kata Nabi, bila mana terbelahnya dua bumi Baydha, semua pasukan As-Sufyani itu tenggelam, ditelan oleh bumi, dan Allah menyelamatkan 2 ke 3 orang sahaja daripada pasukan itu. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk menyampaikan berita akan tentera As-Sufyani ditelan oleh bumi kepada orang lain. Kan satu kawasan itu ditelan oleh bumi, Allah sengaja menyelamatkan 1 ke 2 orang. Satu akan pergi ke bumi Mekah dan satu lagi akan pergi ke bumi Syam, bumi Syria, menyampaikan berita sesungguhnya pasukan tentera As-Sufyani telah pun ditelan oleh bumi. Dan itulah kebenaran yang kita bai'ah Imam Mahdi yang tulen. Itulah kebenaran yang Imam Mahdi dibai'ah oleh para ulama, itu adalah Imam Mahdi yang tulen. Itu satu tanda yang sangat besar, kata para ulama. Nak kumpulkan orang untuk bai'ah seorang pemuda sangat senang. Bayar, jom kita bai'ah kepada si fulan bin si fulan. Senang, boleh. Nak bayar untuk dibai'ah di Mekah, senang. Tapi untuk ditelan oleh bumi dan diselamatkan 1 ke 2 orang, itu bukan perkara yang mudah dan tak boleh nak buat. Sebab itulah ulama kata itulah satu tanda yang paling besar yang Imam Mahdi kalian bai'ah, itu adalah Imam Mahdi yang tulen. Maka daripada bumi Mekah diceritakan oleh Nabi SAW, 5 minit lagi insya-Allah. Daripada bumi Mekah, Imam Mahdi kumpulkan pasukan-pasukan dia. Orang yang telah pun berbai'ah kepada Imam Mahdi. Adakah seluruh penduduk Mekah bai'ah kepada Imam Mahdi? Tidak. Adakah seluruh penduduk Madinah berbai'ah kepada Imam Mahdi? Pun tidak. Kerana bila mana kita tengok dalam fasal Al-Masihud Dajjal, ketika mana Dajjal nak masuk kota Madinah tak boleh, ketika mana nak masuk ke kota Mekah pun tak boleh. Maka kata Nabi, ketika itulah Dajjal membuatkan satu gegaran, menyebabkan orang-orang yang fasik daripada bumi Mekah, orang yang fasik daripada bumi Madinah, keluar daripada bumi Madinah dan bumi Mekah untuk beriman kepada Dajjal. Sama juga pada hari ini, sama juga di zaman Imam Mahdi. Ketika itu bukan semua yang berada di bumi Mekah beriman kepada Imam Mahdi. Orang yang betul belajar berkaitan dengan hadis fitan, hadis akhir zaman sahaja yang tahu kebenaran Imam Mahdi macam mana, mereka sahaja yang akan beriman kepada Imam Mahdi. Maka mereka yang berbai'ah kepada Imam Mahdi ini akan bergerak daripada bumi Mekah ke bumi Palestin untuk menakluk Baitul Maqdis. Dan disitulah kata Nabi, pasukan Imam Mahdi akan membunuh sisa-sisa daripada tentera Jaish As-Sufyani. Akan membunuh sisa yang berbaki, yang tertinggal daripada tentera As-Sufyani, kerana penubuhan tentera As-Sufyani adalah penubuhan untuk menjatuhkan Imam Mahdi. Lalu mereka-mereka yang daripada Malaysia, daripada Indonesia yang belum sampai ke bumi Mekah, macam mana pula?
mereka akan menoleh pergerakan mereka akan pergi ke bumi Palestin, akan beralih perjalanan mereka tak terus ke bumi Mekah, beralih ke bumi Palestin kerana mereka dapat tahu yang Imam Mahdi telah pun bergerak. Satu dunia akan pergi kepada Imam Mahdi, satu dunia akan pergi kepada Imam Mahdi. Maka di sanalah bila mana Imam Mahdi berjaya menakluk Baitul Maqdis, membina satu kerajaan yang besar. Hari pertama Imam Mahdi memimpin kerajaan Islam, memimpin dunia pada ketika itu, semua orang Islam boleh merasai keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi, seperti mana tersebarnya kezaliman. Sebab itulah ketua Islam pada ketika itu Imam Mahdi, dan orang-orang lain tak mampu untuk melawan Imam Mahdi, kerajaan lain tak mampu. Sebab itulah bila mana Imam Mahdi berada di Palestin, membina satu kerajaan yang besar, beberapa tahun, dalam 7 ke 5 tahun khilaf para ulama, Nabi bagi tahu dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana pasukan Imam Mahdi telah pun membina satu kerajaan yang besar, maka satu hari mereka mendengar satu berita yang mana pasukan musuh telah pun berkumpul. Satu hari mereka dengar satu berita yang pasukan musuh telah pun berkumpul. Di mana? Nabi bagi tahu pada satu hari Rom telah berhimpun di satu tempat namanya A'mak dan Dabik. A'mak iaitu di satu daerah berdekatan dengan Turki, dalam Turki, dan Dabik adalah satu daerah Syria. Turki dengan Syria ni dekat, seberang, macam kita Kelantan dengan Thailand, Perlis dengan Thailand, seberang. Begitu jugalah Turki dengan Syria. Maka Nabi kata ketika itu pasukan Rom telah pun berkumpul di satu tempat bernama Dabik dan A'mak. Mereka menawan tempat itu dan mereka menjadikan satu tempat berkumpulnya semua pasukan-pasukan mereka. Dan Nabi sambung, ketika mana pasukan Imam Mahdi berada di Baitul Maqdis, Nabi menyebut Rom telah pun berhimpun di satu panji. Nabi menyebut Rom telah pun berhimpun di bawah satu panji, kata Nabi, dan kesemuanya ada 70 sepanduk. Rom ni ramai, bukan Rom yang kita tengok pada hari ini, tidak, tapi Rom yang disebutkan oleh Nabi, mereka semuanya bersatu di bawah satu panji, dan kesemua dalam kalangan mereka adalah 70 sepanduk. Dan tafsiran ulama 70 sepanduk adalah 70 buah bendera ataupun 70 buah negara. Ulama menafsirkan, dan ulama tafsirkan lagi Rom yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Eropah dan Amerika Syarikat. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk menyerang pasukan Imam Mahdi. Dan disitulah disebutkan oleh Nabi akan berlaku Malhamatul Kubra, peperangan yang terbesar yang disebutkan oleh Nabi. Malhamatul Kubra adalah satu peperangan yang paling besar dalam sejarah bumi. Bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat Malhamatul Kubra. Nabi andaikan seandainya dalam peperangan Malhamatul Kubra sedang berlangsung, seandainya Nabi gambarkan lalunya seekor burung di udara di tempat peperangan itu, nescaya burung itu akan mati. Kerana berkumpulnya dua orang pasukan, satu pasukan Islam dan satu pasukan bukan Islam, dua-duanya ada satu matlamat untuk benang dan dua-duanya ada satu matlamat untuk mati. Apa yang mereka nak? Kebenangan sahaja. Mereka sanggup gadaikan nyawa mereka, sebab dua-dua mengatakan mereka benar. Dua-dua mengatakan mereka ni adalah kebenaran. Sebab kata Nabi SAW, sebelum berlaku Malhamatul Kubra, Islam telah pun bergabung dengan Rom. Islam bergabung dengan Kristian, bahasa mudah, untuk melawan satu kerajaan yang lain. Dan bila mana Islam bergabung dengan Kristian dan kita benang, maka bila mana benangnya pasukan Islam dengan Kristian mengangkat salib-salib mereka dan mengisytiharkan kita benang pada hari ini disebabkan salib. Lalu bertembunglah dua pendapat, yang mana Islam tak setuju dan salib Kristian pun tak setuju. Maka dibawalah kepada pengumpulan seluruh pasukan yang benci kepada Islam. Maka berlakulah peperangan Malhamatul Kubra. Boleh berhenti? Boleh? Kena sambung lagi? Boleh sikit lagi? 5 minit lagi lah, boleh? Al-Mahdiyun
Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah telah pun dapat berita yang pasukan bukan Islam telah pun berkumpul di satu tempat, A'mak dan Dabik telah pun berhimpun satu pasukan yang sangat ramai. Apa Imam Mahdi buat? Imam Mahdi pun sama, mengumpulkan bala tentera-tenteranya. Ketika itulah datang pemuda-pemuda yang sihat, datangnya orang-orang yang legend-legend yang tua-tua, datang juga semata-mata nak memperjuangkan agama Islam. Mereka pergi kepada Imam Mahdi, wahai Imam Mahdi, kami sehari ini nak berbai'ah kepada kamu, kami nak berjuang bersama-sama kamu semata-mata agama Islam diangkat. Lalu bergeraklah pasukan Imam Mahdi ke A'mak dan Dabik. Saya try Google tadi, daripada Palestin ke A'mak, daripada Syria ke Palestin lebih kurang 400 km. Lebih kurang 300 something, tapi saya genapkan 400 km. Kenderaan apa? Wallahu a'lam. Kenderaan apa? Wallahu a'lam. Sebab dalam satu hadis Nabi yang lain, ketika itu umat aku akan berperang, akan menggunakan pedang, akan menggunakan lembing dan sebagainya. Wallahu alam, adakah pistol, senapang, ada lagi wallahu alam, nukil, wallahu alam, tak tahu. Kita tunggu dan lihat. Maka bila mana pasukan Islam telah pun bersemangat nak menentang 70 buah sepanduk ni, satu bala tentera yang sangat ramai, yang Nabi kata kamu tak pernah gambarkan satu pasukan yang sangat ramai. Kalian tak pernah gambarkan satu pasukan yang sangat ramai berkumpul di bawah satu panji semata-mata nak jatuhkan Islam. Lalu bila mana bergeraknya pasukan Imam Mahdi, bila mana sampai di medan peperangan, bila mana sampai saja di medan peperangan, kata Nabi SAW, 1/3 daripada pasukan Imam Mahdi melarikan diri. Bila mana mereka sampai di tempat medan peperangan, mereka melihat satu bala tentera yang mereka tak pernah gambarkan, sangatlah ramai. Kata Nabi, 1/3 melarikan diri. Dan Nabi sambung, 1/3 yang melarikan diri itu Allah tak akan ampunkan dosa mereka, dan mereka daripada orang-orang yang zalim, murtad mereka. Sebab itulah ada yang saya bagi tahu daripada awal tadi, pertengahan tadi, ada di antara manusia yang pergi kepada Imam Mahdi semata-mata nak collect view, nak kumpul view, ada di antara mereka pergi kepada Imam Mahdi malu, jiran pergi, takkan aku tak pergi. Pergi kepada Imam Mahdi tanpa ada iman yang kuat, pergi kepada Imam Mahdi tanpa ada satu ilmu yang kuat. Itulah jadinya. Semangat, tapi semangat ikut orang. Sebab itulah penting ilmu. Pentingnya ilmu. Alhamdulillah, masjid ni saya tengok ada buat hari-hari ilmu, majlis ilmu. Tabarakallah. Kata Nabi, 1/3 melarikan diri daripada medan perang, dan Allah tak akan ampunkan dosa mereka. Lalu bila mana sampai dalam medan perang, saya cuba ringkaskan, panjang peperangan ini, boleh buat satu kuliah Malahatul Kubra khusus. Maka bila mana sampai di medan perang, pasukan musuh melaukan satu suara, wahai pasukan Islam, wahai pasukan Al-Mahdiyun, keluarlah daripada orang-orang kami yang masuk kepada kamu, keluarkanlah orang-orang kami yang sekarang berada di pihak kamu. Maksudnya apa? Mereka adalah orang bukan Islam, tapi bila mana Imam Mahdi muncul, Allah bagi hidayah kepadanya, terus masuk Islam. Bila mana mereka geram tengok geng dia sendiri masuk Islam, maka ketika itulah pasukan Islam bagi tahu, kami tidak akan benarkan kamu mengusik ahli saudara kami. Maka berlakulah peperangan yang kata Nabi, bumi tak pernah menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat itu. Maka peperangan itu daripada terbitnya matahari sampailah terbenamnya matahari. Bila mana terbenamnya matahari, maka akan berehat. Sambung esokkan hari pula. Hari yang pertama berlaku ramai kematian, hari kedua pun banyak kematian. Sebab apa kata Nabi? Kedua-dua pasukan ini ada satu matlamat untuk mati syahid. Kedua-dua pasukan menyatakan dialah adalah kebenaran. Mereka puak-puak bukan Islam mengatakan dialah kebenaran, puak-puak Islam pun sama. Sebab itulah dua-duanya ada satu matlamat yang mereka nak mati syahid. Sebab itulah bumi menyaksikan satu peperangan yang sedahsyat itu. Kita tengok balik peperangan Badar macam mana. Peperangan Badar, puak-puak kafir takut nak mati, puak-puak Islam berani. Peperangan Uhud pun sama, Khandaq pun sama.
Puak-puak musuh takut nak mati, tapi peperangan pada kali ini puak-puak musuh tak takut akan kematian. Yang mereka nak adalah kemenangan. Mereka tak akan balik selagi mana tidak benang. Dan bila mana hari pertama berlaku banyak kematian daripada pagi sampailah ke terbenamnya matahari tanpa rehat. Tanpa rehat. Wallahu a'lam macam mana. Maka dibawa hari yang keempat, ada ulama, banyak khilaf para ulama, ada yang mengatakan seminggu peperangan ini berlaku. Tapi di akhir hari peperangan, hari yang paling akhir peperangan, kata Nabi SAW, hari itulah yang paling dahsyat, yang sangat ramai angka kematian, yang sangat ramai angka yang syahid. Sampailah bila mana selesai peperangan, maka Islam menang. Dan kata Nabi, 1/3 telah pun melarikan diri, 1/3 telah pun mati syahid, menjadi syuhada buat mereka, dan 1/3 lagi kekal dengan kemenangan. Dan kata para ulama, 1/3 yang kekal dengan kemenangan bersama Imam Mahdi ini adalah mereka yang betul-betul yakin, mereka betul-betul alim. Dan setengah ulama mengatakan 1/3 itu para asatizah, para ulama. Yang kekal 1/3 bersama dengan Imam Mahdi, mereka adalah ulama. Dan akhir sekali bila mana Malahatul Kubra selesai, biasa bila mana ada peperangan, apa jadi? Proses pembahagian harta, rampasan perang. Begitu jugalah berlaku kepada Malhamatul Kubra, peperangan yang paling besar. Maka bila mana Imam Mahdi mengarahkan semua pasukan untuk mengumpulkan semua harta rampasan, setiap negara mengeluarkan harta masing-masing, sebab setiap negara nakkan kemenangan. Maka bila mana dikumpulkan di satu tempat, last insyaAllah, dikumpulkan di satu tempat, bila mana Imam Mahdi baru saja nak agihkan harta rampasan perang, seandainya ayahnya mati, maka harta itu diberikan kepada anaknya. Kalau anak juga mati, diberikan isterinya dekat rumah. Maka bila mana Imam Mahdi baru nak agihkan harta rampasan perang, ketika itulah kata Nabi, umat Islam ketika itu mendengar satu suara yang mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Dajjal telah pun muncul. Wahai manusia, sesungguhnya Dajjal telah pun berada di tempat kalian. Bila mana pasukan Islam dengar sahaja berita itu, mereka meletakkan, mereka membiarkan begitu sahaja harta rampasan perang, lalu mereka balik ke rumah masing-masing. Mereka berada di Indonesia, berada di Brunei, berada di Eropah, semua pergi ke negara masing-masing. Sebab apa? Untuk menyelamatkan anak isteri mereka masing-masing, untuk menyelamatkan ahli keluarga mereka masing-masing. Dan ketika itulah Nabi bagi tahu Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah melantik 10 orang pemuda yang paling pandai menunggang kuda. Nabi bagi tahu 10 pemuda itu Imam Mahdi mengarahkan untuk pergi melihat adakah berita Dajjal keluar itu benar ataupun tidak. Lalu kata Nabi, aku mengenali 10 orang pemuda itu, bahkan aku kenal nama ayahnya, dan aku mengenali warna kuda yang mereka naik. Dan mereka 10 pemuda itu, merekalah yang paling handal dalam menunggang kuda. Dan berita itu adalah berita yang palsu, dan Dajjal belum lagi keluar pada ketika itu. Dan Imam Mahdi menyambung pemerintahan dengan penuh keadilan. Sekejap saja, lepas tu Dajjal pun keluar. Dan hari pertama Dajjal keluar, sikit lagi akhir sekali, hari pertama Dajjal keluar, hari itulah tidak akan ada setitis air dan tidak ada sedikit makanan langsung. Hari pertama Dajjal keluar, bumi akan dapati tidak akan ada air, sungai akan kering, laut akan kering, makanan tidak ada langsung. Tapi sebelum Al-Masihud Dajjal keluar, bumi ini akan berlaku kemarau 3 tahun, ada ulama kata 4 tahun. Panjanglah, boleh buat siri, nanti boleh panggil mana-mana asatiza, buat jelajah 10 tanda besar kiamat. 1 tanda kiamat, nombor 1 Imam Mahdi, nombor 2 Dajjal, nombor 3 Nabi Isa alaihi salam pun boleh buat satu khusus. Lepas tu Ya'juj wal Ma'juj, panjanglah insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan moga-moga dapat manfaat, dan mohon maaf seandainya ada tutur kata saya mengguris ataupun tersalah kata. Dan dalam satu hadis kursi Nabi SAW, sesiapa yang menyambut Ramadan dengan baik, Allah akan memuliakannya. Dan kata Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu yang pahala bulan Ramadan ini aku rahsiakan.
kerana kamu berpuasa untuk aku dan akulah akan menilai puasa kamu macam mana, dan di akhirat nanti kamu akan dapati pahala puasa Ramadan yang kamu tak pernah gambarkan. Moga-moga puasa kita pada hari ini dan pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Wallahu alam.